Mesyuarat Kotet hari ini memberi tumpuan kepada VOC Omicron yang kita ambil maklum sedang menular di seluruh dunia. Kita telah dimaklumkan oleh YBKJ bahawa walaupun hari ini kita tidak dengar kes yang melibatkan Omicron ini di negara kita, tapi tindakan berhati-hati terus dilaksanakan seperti yang diumumkan oleh YBKJ tempoh hari. Dan benda ni menular begitu pantas, dan kita beri mandat kepada Menteri Kesihatan untuk mengumumkan pada masa ke semasa perkembangan terkini dan tindakan-tindakan yang perlu diambil. Tetapi Kotet hari ini telah membuat keputusan bahawa kawalan sempadan perlu lebih ketat, dan mandat diberikan kepada KKM untuk menentukan tindakan-tindakan yang selanjutnya berhubung kait dengan keluar masuk sempadan dan apa jua SOP yang perlu diumumkan. Daripada apa yang kita pantau di rantau ini dan di dunia, kita berada di dalam keadaan yang sama dengan negara-negara yang paling awal memantau dan memerhatikan varian baru ni. Dan ini satu petunjuk yang baik kerana kita berada di atas landasan yang sentiasa mengikuti perkembangan berhubung kait dengan penularan COVID-19 ketika ini. Keduanya, saya nak maklumkan di sini oleh kerana varian baru ini, keputusan kita untuk mengumumkan peralihan ke fasa peralihan endemik, belum beralih kepada endemik, tetapi hari itu kita telah pun memutuskan bahawa kita mungkin akan mengumumkan fasa peralihan ke endemik. Ini bukan kata ditangguhkan, tapi we pause it for a while supaya kita nak tengok apa yang menular hari ini di seluruh dunia berhubung kait dengan varian baru Omicron. Jadi itu dia yang telah pun kita bincangkan secara teliti, banyak masa dibincangkan berhubung kait dengan varian baru ni, kerana kita bimbang semua yang telah kita rancangkan sebelum ini, yang telah pun kita umumkan, kelonggaran SOP 7 asas yang kita harap dapat diumumkan dalam masa terdekat dalam fasa endemik, semua ni mungkin terjejas kalau sekiranya kita tidak dapat pantau secara dekat penularan Omicron yang varian baru dan bagaimana kita dapat tanganinya. Nak ada soalan? Datuk Seri, bagaimana dengan pembukaan PTL darat yang baru saja kita buka? Bagaimana status perkembangannya dan dengan penularan varian baru ini, adakah jangan ditangguhkan atau bagaimana? Kita baru dengar dan sedia maklum yang telah pun diumumkan oleh kedua-dua Perdana Menteri Singapura dan Malaysia berhubung kait dengan VTL melalui darat dan udara. Dan Kotet mengambil maklum juga perbincangan kedua-dua Perdana Menteri berhubung kait dengan kemungkinan destinasi-destinasi lain yang berpotensi seperti Singapura, Kepulauan Pinang, Langkawi, Kuching, Kota Kinabalu. Saya dah minta semua pihak untuk terus memikirkan dan berbincang dengan pihak negara-negara berkenaan, tetapi kita tak akan buat keputusan sehingga kita tahu kesan sebenar dan impak sebenar varian baru ni. Tapi saya harap bahawa semua pihak
di negara kita sentiasa berwaspada dan jangan mengambil risiko lah dalam keadaan kita tengah pantau apa yang menular pada hari ini. Dapatkan vaksin, pakai pelitup muka, jaga penjarakan, cuci tangan, etika batuk dan bersin, elakkan tempat yang sesak, pastikan pengudaran yang baik, amalkan trace. Semua itu merupakan amalan dan SOP yang telah kita umumkan sebelum ini, dan saya harap bahawa kita berdisiplin dalam mematuhi apa yang telah pun ditetapkan. Datuk Seri, tentang travel bubble ni, selain dilangkaui, berikutan dari varian baru, adakah akan ditangguhkan dulu lokasi-lokasi lain? Kita tengah pantau secara dekat di mana negara-negara yang melihat kesan daripada varian baru ni, dan ianya berubah setiap jam sebenarnya, dan ini tidak akan menjejaskan perancangan kita setakat hari ini, di mana untuk pelancong antarabangsa, pilot projek kita langkawi dan ianya baru dibuka beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita bincangkan logistical problem, flights dan sebagainya dengan MOT. YB Wee Ka Siong hadir bersama dan juga dengan wakil daripada MOTAC untuk memikirkan tourism bubbles, gelombong-gelombong pelancongan yang lain yang perlu diambil kira selepas Langkawi. Jadi Langkawi is the test case. Kita dah berjaya membuka Langkawi kepada pelancong-pelancong tanah air, rakyat kita sendiri, dan kita baru saja buka pada 15 November kepada pelancong-pelancong antarabangsa. Dan kalau sekiranya tak ada perkara-perkara yang menghalang kita membuka gelombong-gelombong pelancongan yang lain, saya rasa ini untuk MOTAC bentangkan kepada KOTAC sebelum dibawa kepada sidang khas yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Disebabkan penularan Omicron, adakah mungkin Malaysia akan mencapai endemik dalam masa yang kita jangkakan? Kita tak tahu lagi apa akan berlaku, tetapi perkembangan terkini saya harap pihak media mengikuti pengumuman-pengumuman dan soalan yang berhubung kait dengannya dengan YBKJ sendiri sebagai Menteri Kesihatan. Saya nak tanya sikit apa komen mengenai pemimpin negara Afrika mengatakan bahawa supaya mereka yang datang daripada negara Afrika tidak diharap masuk ke negara-negara lain di seluruh dunia ketika ini. Bagaimana pendirian Malaysia? Pendirian kita bersandarkan bukan kerana geopolitik atau politik atau hubungan dua hala pun. Ianya bersandarkan kepada risiko keselamatan. Dan kita banyak berkisar kepada nasihat dan pandangan daripada KKM. Dan apa yang telah pun diumumkan oleh Menteri Kesihatan sebelum ini tak jauh daripada apa yang baru diumumkan oleh beberapa negara di luar sana. Jadi saya percaya bahawa negara-negara Afrika faham ianya bukan berkait dengan isu diplomasi atau geopolitik, tetapi kesihatan, dan takkanlah kita nak menjejaskan apa yang telah kita lakukan selama 1.5 tahun dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab. Ada lagi soalan? Macam semalam kita baru start PTL ni, kita pun tak sangka ada satu positif dan Omicron lagi. Kita tu rasa macam mana setakat ini? Itu bermakna bahawa sistem yang ada ni dapat kesan. Saya bimbang kalau ada COVID tapi tak dapat dikesan. Jadi satu kes tu meyakinkan kepada saya bahawa apa yang telah pun kita rundingkan dengan Singapura untuk VTL sedikit sebanyak dapat kesan kes-kes positif seperti apa yang kita dapati semalam. Dari segi Omicron,
saya difahamkan bahawa ujian-ujian hari ini nampaknya dapat mengikutilah penularan Omicron, tapi masih lagi terlalu awal lah untuk kita boleh menyatakan secara positif, secara tepat bahawa yang kita tahu very infectious. Itu is very clear. Tetapi sama ada keberkesanan vaksin dari segi test kit ujian, semua itu masih lagi kita menunggu. Satu dunia masih lagi menunggu apa agaknya yang perlu kita lakukan. Hubungan kita dengan negara-negara ketiga yang berada di hadapan peperangan COVID-19 ni kita kekalkan. Dan sebab itu bila kita libatkan semua kementerian tadi, semua ada talian, dan melalui Kotet kita dapat maklumat yang terkini. Cuma untuk Omicron ni, hari ini Kementerian Kesihatan minta mandat secara menyeluruh kerana tak ada masa untuk kita bermesyuarat pun untuk mereka mengumumkan sesuatu keputusan yang ada kaitan dengannya.